Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang menjadikan kita hamba-hambanya yang masih lagi diberikan kelapangan masa, kekuatan, kesihatan untuk hadir dalam majlis ilmu. Dan kita mengharapkan dengan adanya majlis-majlis yang begini, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya kita beramal dengan ilmu tersebut, dan seterusnya kita mengutip ganjaran pahala yang Allah janjikan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita, amin ya rabbal alamin. Kita masuk dalam bab pelajaran yang berikutnya berkaitan dengan babu tafkiri fi azim makhluqatillah ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wasairil umuri wa taqsirin nafs wa tahdhibiha wa hamliha ala istiqamah. Bab yang berkaitan, bab merenungkan tentang keagungan makhluk-makhluk Allah dan rosaknya dunia dan huru-hara akhirat dan semua perkaranya, kelalaian diri dan mendidik serta mengajak untuk bersikap istiqamah. Satu bab yang membicarakan perkara yang besar, perkara yang Allah jadikan supaya kita berfikir, perkara yang supaya kita merenung. Semua apa yang Allah lakukan itu ada hikmah yang terkandung. Betapa hebatnya penciptaan yang Allah jadikan supaya iman kita bertambah, dan kita tahu apakah tujuan diri kita, hidup kita ni. Seterusnya mendidik kita supaya sentiasa kembali kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Perkara ini adalah satu perkara yang paling penting untuk kita telitikan, bahawa Allah telah memberikan petunjuk-petunjuk di keliling kita, tetapi bagaimanakah tindakan kita untuk melihat kebesaran Allah itu. Allah telah memberikan satu peringatan, dua peringatan kepada kita dengan kematian orang yang tersayang. Satu peringatan sebenarnya. Nasib baik Allah tak matikan kita, Allah mati orang yang tersayang baru. Lalu kita bagaimana kedudukan kita, mengambil iktibar ataupun tidak, ataupun tak ada apalah, nothing, orang mati biasa tu. Ataupun isu-isu yang berlaku macam kematian, pembunuhan di Syria, ya, tengah rancak dengan cerita pembunuhan di Syria dengan butir-butir peluru yang datang, dilalaikan dengan butir-butir bola yang di Brazil sana. Hilang situ je kan, sekelip mata je. Kenapa? Jiwa umat Islam tidak sensitif dengan kesakitan umat Islam yang lain. Dia kejap je, mula fokus tu, oh, mari kita bantu Syria. Pum, keluar bola sebiji. Aduh, kelang kabut, habis. Piala Dunia namakan, ya. Jadi inilah kehidupan kita. Dan sebenarnya kita mempelajari ke alam keliling kita ni, ya, adalah universiti ataupun madrasah yang Allah jadikan semula jadi, maksudnya di sisi Allah, Allah jadikan untuk kita mempelajari hikmah-hikmah yang terkandung. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta-unta itu dijadikan? Dan Allah katakan lagi, bagaimana langit didirikan tanpa tiang, bagaimana gunung ganang tertegak, dan bagaimana Allah jadikan kita dari nafsu seorang lelaki yang bernama Adam sehingga membiak begini. Satu benda yang perlu kita saksikan. Dan apabila Nabi Ibrahim menyaksikan kebesaran Allah nun di langit, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan banyak kebesaran Allah, lalu Allah mengatakan, tengok apa yang aku jadikan pada diri kita, apakah kita tidak berfikir? Subhanallah, ya. Agak menarik dalam kejadian diri kita. Mula-mula kita tak ada, lepas tu kita ada, dan kita ada dalam bentuk baby, ya, baby pakai pampers,
nanti ya, dia akan berulang balik ni. Ya, mula-mula pakai pampers, mula-mula merangkak. Bukan merangkak tu, keluar gigi dulu, kan? Ya, mula-mula baby pakai pampers, tak ada gigi, lepas keluar gigi merangkak, lepas tu mula nak berjalan, lepas tu boleh bicara, okey, naik ke atas dewasa kita sekarang ni. Lepas tu kita kembali kepada ya, dah mula sakit lutut. Itu tanda tak boleh berjalan lagi, nak merangkak balik tu. Lepas tu gigi mula jatuh satu-satu, dan mula dah terlupa, dah mula pakai pampers balik. Ya, subhanallah. Dan akhirnya dari tak ada balik tak ada. Subhanallah, kejadian diri kita. Ya, kita tamatta', berasa senang pasal usia kita yang masih sihat ni. Ya, masih ada keuangan, masih ada ekonomi, masih ada kesihatan tu. Lepas tu ya, tuan-tuan dan perempuan, satu fitnah yang besar lepas tu. Hanya Allah yang tempat kita mengadu. Tapi ada yang tak sampai ke hujung, sampai tengah dah mati. Titik noktah yang tidak ada janji dengan Allah, melainkan Allah yang tahu kamu akan mati. Bila-bila masa mati. Okey. Jadi ini di antara peringatan yang Allah bagi kepada kita. Okey, kita tengok dalam ayat, dalam penjelasan ini, bab ini Imam Nawawi ketengahkan. Dalam bab ini kita dapat mengetahui bahawa zikir itu ada dua bentuk, zikir tam sempurna dan zikir dalam hati dengan hati dan lisan. Dan zikir naqis kurang, yakni zikir dengan lisan sedangkan hatinya lalai. Semua itu akan mendapatkan balasan. Terkadang dengan hatinya lebih baik daripada zikir dengan lisannya saja. Apabila seorang berfikir dalam dirinya dan hatinya akan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan kauniyah, wujudan dan syariat, maka ia akan meraihkan kebaikan yang banyak. Seorang hamba muslim walaupun ia sudah melakukan maksiat kepada Allah, kemudian ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya. Dalam bab ini kita melihat beberapa perkara tentang kejadian-kejadian yang ayat-ayat Quran yang akan membicarakan ni, yang mana ia termasuk dalam zikir mengingati Allah. Ya, zikir tidak semestinya diiringi dengan lidah semata-mata. Ya, lidah tu memainkan peranan. Yang mana Rasulullah kata, banyakkan mengingati Allah dengan berzikir menyebut nama Allah. Okey. Itu satu juzuk. Al-Quran satu juzuk. Dan di sana ada zikir-zikir yang kita lakukan, melihat kebesaran Allah, ya, subhanallah, menyaksikan kebesaran Allah, sehingga keluar daripada iman kita, jiwa kita mengucapkan raditu billahi rabban, aku redha Allah menjadi Tuhanku. Itu kemuncak di antara kemuncak yang terbaik. Ya. Baik, dalam bab ini dia mengetengahkan beberapa bentuk zikir, yang mana zikir daripada hati yang lalai dan zikir daripada hati yang tidak lalai. Di antara zikir hati yang lalai, kita sebut subhanallah, subhanallah, minda kita ghalib ke arah lain, ataupun astaghfirullah, tujuan kita minta permohonan ampun kepada Allah, tapi hati kita lalai, astaghfirullah, astaghfirullah, bau nasi lemak ni, astaghfirullah, astaghfirullah, hati kita lalai. Itu masalah. Ya. Jadi oleh kerana tu, dalam bentuk zikir-zikir begitu bermasalah sebenarnya. Kita kena fokuskan tu pasal zikir, di antara zikir bila kita hayati, ya, zikir pagi dan petang, zikir lepas solat tu, dia main peranan yang penting. Ya, macam kita nak masuk kubur tu, kita ucap salam tu, kita tak faham apa makna dia, sayang. Bila kita faham, ya, akan tercuit perasaan kita pergi ke kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah hubikum lahikun. Kalimah tu, InsyaAllah kami pun ikut pada kamu. Dia datang perasaan takut, kan? Bukan takut hantu, takut Allah. Tapi bawa budak-budak takut hantu. Itu silapnya. Jadi zikir kita hilang. Banyak penyelewengan berlaku pada zikir kita. Itu belum lagi zikir yang bentuk-bentuk yang menari apa semua tu, yang Imam Syafi'i cegah perkara-perkara tersebut. Baik, di sini kita akan lihat ayat yang pertama di dalam surah Saba. Allah berfirman, di dalam surah Saba, surah yang keberapa? Surah yang ke-34,
ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Sorry dok, Ustaz saya dah tak tahu mana nak go. Dah. Okey. Ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadapkan Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendirian. Kemudian kamu fikirkan tentang Muhammad, tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanya memberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Okey. Kalau mengikutkan dalam buku ni, ya, diketengahkan ayat sehingga tatafakkaru. Sesungguhnya aku hendak memberikan peringatan kepadamu suatu hal saja, iaitu supaya kamu menghadapi Allah dengan keikhlasannya, berdua atau sendirian. Kemudian kamu fikirkan tentang Muhammad. Maksudnya kita diarahkan untuk berfikir, ya, tentang kebesaran Allah sehingga kita mengikhlaskan segala bentuk amal-amal kita. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 190. Okey, surah Ali Imran, buka ayat 190. Oh, Ustaz ni buka-buka, kita tak nampak orang buka apa? Quran rupanya duk main macam tu, tolak-tolak, senang kan? Oh, zaman sekarang canggih. Ha. Buatkan silent kan? Oh. Ramai orang tahu. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk keempat, ayat yang ke-190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Baik. Dalam ayat ini begitu jelas Allah mengatakan kepada kita tentang memerhati penciptaan langit dan bumi, penciptaan yang Allah jadikan. Dan pada ayat ini juga menunjukkan kita
kemahiran dalam memerhatikan ini amat penting. Allah, kita gunakan mata, kita gunakan telinga untuk melihat kebesaran Allah, mengingati Allah. Ya, menggunakan mata, telinga dalam bentuk yang betul. Allah jadikan mata, Allah jadikan telinga kepada kita satu benda yang besar yang akan disaksikan pada hari yang mana Allah mengambil di antaranya pendengaran dan penglihatan. Saksi yang besar di akhirat kelak. Saksi nak ceritakan apa amalan kita. Tempoh hidup yang sedikit, had 63 tahun umur Rasulullah, kejap saja, tak lama. Allah nak ambilkan saksi itu dalam tempoh berapa? Selepas je kita balik sampai hari kematian kita. Oleh kerana itu, gunakan alat-alat deria yang Allah bagikan ini dengan sebaik-baiknya. Jelas dalam Al-Quran, deria, tangan, kaki, saksi yang besar. Kan? Surah apa? Surah Yasin. Mata, pendengaran, penglihatan, kulit yang hari-hari kita lotionkan tu, menjadi saksi yang besar. Tubuh badan kita semua kulit. Mana kita nak lari? Satu persoalan. Nikmat Allah bagi, makan, Masya Allah, tiap-tiap hari kita makan sampai sehat, lemak naik, apa lagi, darah naik, kencing manis naik, kencing tinggi apa, darah tinggi naik, semua naik. Nikmat yang Allah bagi, Allah akan ambil itu semua sebagai saksi. Dan Allah ceritakan dalam ayat ini, ya, bila kita melihat Allah mengatakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, orang yang ada minda, orang yang berfungsikan akal dia. Allah menceritakan pada Rasulullah, dan pada masa itu Rasulullah berbicara dengan sahabat yang tak sama taraf-taraf mereka. Ada yang petani, ada yang peniaga, pengembala, ada yang duduk rumah sebagai suri rumah, ya. Tetapi Rasulullah menceritakan satu perkara yang membuka minda mereka. Oleh kerana itu kita kena faham, nilaian orang-orang di bawah tarbiyah Rasulullah bukan sebarangan. Ya, lebih educated daripada kita. Perkara yang dikaitkan dengan langit, apa macam orang kampung kita aja, berkaitan dengan bintang-bintang, apa boleh buat? Tapi tak, tarbiyah Rasulullah supaya kita berfikir. Sehingga Allah kata was-sama'i dzatil buruj, demi langit dan kelompok-kelompok bintang. Para sahabat tertanya-tanya, dan bila tanya mereka dijelaskan oleh Rasulullah, dan mereka dapat minda tu, maklumat tu. Oleh kerana itu kita kena buka minda kita dan perhatikan semua apa yang Allah jadikan dengan hati kita. Perhatikan dengan rasa hati kita, menilaikan dengan sebaik-baiknya. Bila Allah bicarakan dalam Al-Quran, semuanya penting, semuanya perlu kita cek. Bukan was-sama'i dzatil buruj, was-sama'i wat-tariq itu kita biarkan begitu saja. Jangan. Kerana mesti ada perkara yang menarik di sana. Kena pula kalimah sumpah yang digunakan. Allah bersumpah dengan langit dan jalan-jalannya, langit dan gugusan bintang-bintangnya. Satu benda yang besar. Okey. Jadi dalam ayat ni Allah ketengahkan tentang kejadian langit dan bumi. Khalaqas samawat, kejadian 7 petala langit. Rasanya kita tahu ke bagaimana langit dijadikan? Bumi jadikan. Ibu-ibu, kita educated kan? Okey. Mana dulu, langit ke bumi? Ustaz ni macam mana tanya ni? Ayam ke telur dulu? Mana dulu? Itu yang susah tu. Ayam ke telur? Okey, telur dulu. Okey, mana datang telur tu kalau tak ayam? Okey, ayam dulu lah. Macam mana datang ayam kalau tak telur? Dia jadi pusing-pusing macam tu. Okey. Tetapi dalam kejadian langit ini, bumi ini, dia ada dulu dan kemudian. Allah dah jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Fussilat. Buka surah Fussilat. Surah yang ke-41, juzuk ke-24. Ingat ya, bila kita bicara tentang kejadian ini, jangan guna akal sangat. Kita beriman pertama. Kerana apa? Kejadian Allah ini maha hebat. Okey. Okey, jumpa?
Ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cuba ayat 9. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Katakan, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya, yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Yang bersifat pencipta itulah Tuhan semesta alam. Okey, dalam ayat ni dia kata bumi dijadikan 2 masa kan? Belum lagi habis tu. Okey, Allah kata dalam Al-Quran langit dan bumi dijadi 6 masa. Okey, sekarang kita baru bertemu 2 masa. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung ganang yang kukuh di atasnya. Dia memberkatinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya. Semuanya itu dalam 4 masa. Penjelasan itu bagi menjawab orang-orang yang bertanya. Okey? 4 masa. Dia tulis 4 kan? Campur 2, 6. Habis langit bila jadi pula? Ustaz ni confused, ustaz ni. Okey. Kalau kita menyaksikan pertama dijadikan bumi, sebenarnya Allah boleh jadi tanpa masa. Kun fayakun. Okey. Tetapi bila Allah buat begini, jangan kita bertanya kenapa? Kerana apa? Dia buat apa yang dikehendaki. Okay? Dia buat apa yang dikehendaki, dan ianya merupakan ujian kepada kita bagaimana kedudukan iman kita. Nampak dalam kes ini pasal berkaitan dengan masalah iman. Ada orang jadi ragu-ragu. Okay? Tetapi bagi kita betul apa yang Allah katakan. Allah jadikan bumi sebiji itu, ya, dijadikan bumi sebiji itu dengan isi-isi yang dalam 7 petala bumi dalam tu, ya, dibuat dalam 2 masa. Okey. Kemudian dijadikan bukit bakau, gunung ganang, dipacakkan gunung ganang, lautan, ikan-ikan, binatang-binatang yang dikatakan makanan kita ni semua ni dalam 2 masa. 2 masa. Dan 2 campur 2 itulah 4 masa seperti mana yang ditanya oleh mereka. Okey, faham ya, Nam? Tak faham maksud 2 masa. Okey. Kalau kita sebut hari, masalahnya matahari tak keluar lagi. Itu pasal kita tak mampu untuk bicara hari. Okey, kecuali kalau kita sebut hari di sisi Allah. Itu lain cerita. Tapi kalau kita nak mengatakan hari, oleh kerana itu kita melihat masa ataupun peringkat. Ya, itu pasal kalau kita saksikan teori Big Bang oleh Stephen Hawking, dia mengatakan memang 6 peringkat ataupun masa, ataupun dia bagikan, kita katakan peringkat boleh 6 bentuk peringkat perubahan. Itu belum lagi teori Big Bang. Macam mana teori yang dibagikan? Semua dah ada dalam Al-Quran. Cuma kita baca, yalah, tadarus bulan Ramadan tu tak tengok terjemahan tu, dah lah tak nampak. Kan? Ni dah nak masuk Ramadan balik, nak khatam balik ni. Nak laju pula khatam lagi, tak ada baca terjemahan. Ya? Di mana Ibnu Abbas mentafsirkan dalam ayat, saya tak ingat, dalam surah Al-Anbiya kalau tak salah, ataupun surah Al-Mu'minun. Ya? Allah menceritakan tentang asalnya bumi ini dalam surah Al-Anbiya. Buka surah Al-Anbiya, belakang-belakang tu je. Dalam surah ke-21, juzuk ke-17. Cuba buka. Panas sikit ibu-ibu. Ya, tak apa. Panas iman tu.
Surah ke-21 juzuk ke-17 ayat yang ke-30. Pada penafsiran ini yang begitu menarik, saya suka sangat. Pasal saya memang minat sains dulu kan. Memang menarik sekali penafsiran dia. Sehingga bila kita bertemu, waktu saya menghafal Quran ni, saya bertemu dengan ayat ni, kita fikir balik waktu belajar sains, ya, kita teringat balik orang kata bumi pusat, matahari pusat alam. Lepas tu kita tengok macam ayat ni menunjukkan bumi pusat alam. Ya, kita pun study balik, gunakan akal dulu untuk menyaksikan ni. Lepas tu bila kita rasakan bumi itu pusat alam, tengok-tengok dalam buku Dr. Sulaiman Nordin, ada salah satu pandangan mengatakan bumi pusat alam. Berarti Masya Allah, saya katakan, ya, merupakan satu benda yang menarik. Okey, sekarang kita tengok ayat yang ke-30. Siapa boleh pergi? Oh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Okey, menarik. Satu ilmu sains, Allah, kelas sains pula hari ni, ya. Kalau kelas macam ni biasanya macam Dr. Daniel, dia bolehlah bicara cantik pasal bidang dia. Okey. Tetapi kita membicarakan sedikit dalam bab ini kerana kita menyaksikan penafsiran Abdullah Ibn Abbas dalam ayat tersebut. Menarik. Apabila kita study balik tentang Stephen Hawking punya mengatakan teori Big Bang tu bagaimana berlaku, dan kita tengok penafsiran Abdullah Ibn Abbas, ya, cukup hebat kejadian yang Allah jadikan, yang menunjukkan Allah itu maha besar. Apabila ayat ni mengatakan asalnya langit, 7 petala langit dan bumi ini adalah satu yang padu. Maksudnya satu yang padu begini, duduk dalam satu bekas. Ataupun macam kita boleh bayang buah kelapa. Okey, buah kelapa, dan dalam tu kelapa yang kita ambil itulah, buah tu, sabut-sabut dia. Okey. Begitu keadaan bumi. Bumi kita ambil buah kelapa yang dalam tu. Tahu ke buah kelapa? Ke minum air kelapa je kita tahu. Okey, yang tempat santan tu, itu buah yang dikeliling oleh tempurung tu. Okey, itu bumi, kita bayangkan. Dan luar kulit tu, ya, sabut-sabut tu, itu langit. Asalnya begitu kedudukannya. Kemudian Allah katakan tadi apa? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Okey. Dan kami pisahkan keduanya. Dan Ibn Abbas mentafsirkan dalam bab ni, ya, pisahan itu berlaku satu ledakan. Ledakan angin, dia bagi fahaman ledakan berbentuk angin yang kuat tu, dia pum kata dikembangkan macam tu. Ya, pum kata terkembang. Kiri kanan atas yang bulat tu dia kembang disebabkan ledakan yang kuat itu. Okey? Okey. Kemudian langit waktu tu dalam bentuk apa? Asap. Okey. Habis macam mana boleh jadi langit tu? Jangan bicara kejadian Allah maha hebat kan. Jika kamu menyaksikan, kamu takkan dapat kecacatan. Okey. Hatta Stephen Hawking mengatakan, kalaulah planet kesan daripada ledakan itu, planet-planet tu tercampak, tak ikut masa yang dibagi, 1 second terlambat atau 1 second tercepat, alam semesta tidak akan terjadi. Masya Allah kan. Saya kata subhanallah, maha suci Allah dalam penciptaan. Sampai 1 second tu pun diambil kira, tak boleh cepat, tak boleh lambat. Allah jadikan zoom, kata kembang. Okey, maka kita menyaksikan ayat ni sekarang, ya. Bila saya melihat di situlah datang dalam minda saya mengatakan bumi adalah pusat alam. Kerana Allah katakan bumi dan langit tu berada dalam ni. Planet-planet lain, Zuhal ke, Marikh ke, Pluto ke, matahari, semua berada dalam langit. Buruj-buruj sana macam kita berada dalam
galaksi Bima Sakti ataupun Milky Way, ya, itu semua buruj-buruj yang kita berada, cuma bumi itu di tengah-tengah. Zoom kata kembang macam tu. Bumi kita berada di tengah-tengah. Menarik. Ya, kalau kita kaji balik sains melalui Al-Quran, kita akan melihat satu kebesaran Allah. Memang kita berada di tengah-tengah dan pusat alam berada di Kaabah sana. Pusat alam berada di Kaabah. Kita akan tunjuk semua dalam ayat dalam Quran dah menceritakan. Cuma orang faham ke tidak? Faham ke tidak? Bagaimana dengan dikaitkan dengan hadis, alam semesta tidak akan hancur selagi Kaabah tu ada. Sistem tawaf yang dilakukan oleh kita ni, buat umrah waktu tawaf Kaabah tu, ada efek pada alam semesta. Yang dikatakan ada gelombang dia, aura dia naik sampai ke atas. Dan sistem galaksi pun berpusing macam mana sistem Kaabah. Itu yang menarik tu. Dia berkait-kait kan. Dan kiamat takkan berlaku selagi Kaabah ada. Dalam peristiwa kiamat berlaku bila Kaabah tu diruntuh oleh lelaki Habsyi. Runtuh, hancur, pum, meletup. Satu ledakan yang besar berlaku di Eden. Bermulanya kiamat. Api keluar di Eden. Lepas runtuh Kaabah. Ini menunjukkan Kaabah adalah pusat alam. Okay? Jadi agak menarik dalam bab ini. Cuma kita nak menyaksikan bagaimana Allah menceritakan satu persatu kejadian alam. Okey, buka balik surah Fussilat tadi. Okey. Maaf kalau ada orang sains sini, orang astronomi ke apa. Ya. Eden. Eden nama satu tempat di Yaman. Okey. Oden satu gelaran di Negeri Sembilan. Okey. Baik. Kemudian Allah mengatakan, "Summa stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi i'tiya." فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Masuk surah Fussilat ayat ke-11. Dah tutup dah Quran. Dia kena beli yang besar tu, tab tu. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Allah arahkan datang. Pertama ayat ni kita beriman seperti mana yang diturunkan. Kita tak nak bicara banyak. Kemudian barulah di sini bermula. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Okey, ini dia kejadian alam 2, kejadian langit 2 masa. Okey, berarti kejadian di bumi lagi hebat. Okey. Dan kita menyaksikan kejadian di langit. Bila dikatakan asap, kalau kita buka internet, kita akan menyaksikan nebula. Ya, nebula adalah kesan asap yang Allah jadikan ditinggalkan. Kejadian langit dahsyat, cantik. Bukalah, cantik. Ya, memang cantik. Dan berapa jarakkah langit-langit tersebut? Satu persoalan yang timbul. Oleh kerana itu dia masuk, walaupun dia bahagian kehidupan ini, dia dikategorikan alam ghaib yang mesti ada fakta dengan dalil yang kuat. Kerana kawasan itu tidak siapa boleh melintasi melainkan orang-orang perkara-perkara tertentu. Ya, apa yang boleh melintasi langit? Satu. Cepatlah. Malaikat. Ada ke manusia? Nanti betul juga tu. Aywa, Okey, malaikat. Lagi? Nabi Muhammad. Lagi?
NASA tak boleh? Tak ada. NASA belum lagi sampai, baru alah dekat bawah jauh lagi. Lagi? Burak tu yang nak digunakan. Tak, burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jin tak lepas. Jin macam kita juga, nasib dia malang. Okey. Roh orang yang beriman. Kemudian amalan-amalan soleh, perkataan-perkataan soleh, perkataan-perkataan yang zikir-zikir, maksudnya kalimah-kalimah tayyibah tu pun naik, amalan-amalan soleh. Itu sahaja yang naik, yang ada dalil. Okey. Oleh kerana itu kita kena faham elok-elok kedudukan langit macam mana, sukar nak difahami. Pasal kita tak nampak lagi, kita hanya nampak biru tu hanya lapisan-lapisan cahaya yang dikatakan. Dan bila kita menyaksikan lapisan-lapisan langit tu pula, ya, kapal terbang tak boleh melepasi satu tahap. Lepas aja, bukan macam MH370 hilang, dia pun terlekat ke atas itu. Ya, subhanallah, kelajuan yang, kehebatan yang Allah bagikan. Ya, hilang pula graviti di situ. Dahsyat ya kejadian Allah. Saya beriman, saya reda Allah Tuhan saya. Ya. Kemudian kita menyaksikan planet-planet yang berada di bawah langit pertama je baru. Planet yang kita saksikan, ya Allah, kalau kita mau berfikir, macam mana saya nak terang? Saya nak keluarkan jiwa saya pula. Nak menceritakan tu, saya nampak apa yang melalui mata hati yang kita saksikan kebesaran Allah, melalui bacaan-bacaan, dan kita lihat hadis-hadis. 7 petala langit. Okey, saya bagi contoh. Biarkan. Alam semesta ni, alam semesta sebelum kejadian langit ni luas kan, alam semesta yang Allah miliki ni luas. Okey, sekarang tengok, fokus dengan saya, gambar. Lepas tu Allah jadikan di satu tempat tu langit dengan bumi. Okey, bumi, zoom, langit. Lalu kita tahu dibesarkan. Okey, kita ambil lah sampai 7 petala langit besar. Okey, ini langit bumi lah kita ambil. Okey, langit bumi ni saja berapa ada galaksi di situ? Berapa? Berjuta galaksi. Pada kita punya galaksi Bima Sakti Milky Way, berjuta bintang-bintang, planet-planet. Okey, pada galaksi kita je. Okey, satu ni galaksi ni. Ini bumi mana? Okey, ada berjuta-juta planet. Ya, subhanallah. Itu baru satu galaksi. Dan mengikut ahli saintis, dalam bawah langit bumi ni berjuta-juta galaksi. Subhanallah, berjuta-juta galaksi. Allah saja yang Maha tahu. Ya, betapa banyaknya. Itu baru bawah langit bumi. Itu pun kita rasa, Masya Allah, luas seluas-luasnya. Luas seluas-luasnya, kan? Bagaimana langit berikutnya? Ya, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, dan akhirnya ketujuh, kemuncak langit. Boleh gambarkan? Boleh bayangkan betapa luas. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursi Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Maha suci Allah, kan? Okey, satu. Kemudian dalam hadis mengatakan, antara langit ke langit, antara satu langit ke langit yang lain, berapa jarak dia? Ya, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, 6, 7. Okey. Jarak antara satu langit ke satu langit lain tu 500 tahun perjalanan. Okey. Subhanallah, 500 tahun perjalanan mengikut hadis hasan li ghairihi oleh Ibnu Mas'ud, Al-Imam Baihaqi kalau tak salah. Itu yang kita tak tahu. Jalan kita yang dah tua macam ni ke, jalan orang naik kereta ke, roket ke, wallahu alam. Tapi Rasulullah bicara kalau perjalanan biasanya kafilah yang naik unta situ.
500 tahun. Subhanallah. Jarak-jarak dia. Okey. Okey, kita saksikan. Kita nak melangkah satu persatu. Inilah yang dikatakan kehidupan alam semesta dunia kita. Ya. Yang luar ni? Yang luar ni apa? Okey, inilah alam akhirat. Kita dipisahkan hanya 7 petala langit saja untuk menuju ke alam akhirat. Kan Rasulullah naik Isra' Mi'raj, melepasi, dan bila dia melepasi itu dah masuk satu alam yang lain. Okey. Oleh kerana tu kita hanya berada di tengah-tengah ni. Bila sampai hari kiamat yang Allah katakan leburkan apa bulan dan bintang, apa ni, langit-langit ni, pum lebur, hilang. Kita berada di alam akhirat. Luas. Terpasal bila Allah mengatakan aku sediakan syurga bagi kamu seluas langit dan bumi. Luas kawasan ni. Luas seluas-luas. Saya beriman pada Allah. So yakin dengan apa yang Allah katakan. Oleh kerana itu kita berlumba untuk mendapatnya. Oleh kerana kita menyaksikan kehidupan dunia ni hanya kecil je. Kalau kita tengok lagi ditunjukkan bahawa bumi ni macam satu biji beras dalam guni beras. Sebiji beras dalam guni beras. Ya, tak ada apa-apa. Tiba-tiba kita nak bongkak dengan Allah, nak sombong dengan Allah. La ilaha illallah. Ya. Hidup kita hanya 40 tahun, 50 tahun saja. Lepas tu mati, acara akhirat. Okey. Baik, sekarang kita dah selesai dalam bab kejadian langit. Ya, nak bicara kejadian langit memang dahsyat. Ya, satu benda yang saya beriman dan saya yakin dengan apa yang Allah katakan. Tak ada ragu-ragu. Kemudian masuk balik dalam surah Ali Imran tadi. Dan kejadian bumi kita telah bicarakan. Tuan-tuan dan perempuan, Allah telah bagi nikmat kepada kita semua ni, satu nikmat yang cukup besar. Apa dia? Nikmat apa? Bukan nak kempen, nikmat Astro. Ya. Pada National Geographic dia, pada Animal Planet dia, pada beberapa, saya pun tak tahu, yang tu je yang saya hafal. Pasal rumah saya tak ada benda tu, kan? Pasal risau pada budak-budak, jadi kita tak ambil. Jadi ada nikmat-nikmat yang begitu, kita menyaksikan berbagai-bagai bentuk yang Allah jadikan. Hebat tak? Saya tengok, subhanallah, saya bawa seorang budak Arab dulu, ya, dia pun kat sana tak ada, dia bukan jenis tengok tu, pergi ziarah orang sakit. Ya, orang tu cacat, lumpuh kan. Pergi ziarah, dia pasang TV, channel tu, Animal Planet. Mula nak ziarah orang sakit. Ya, sudahnya ustaz ni dia tengok tu kisah burung. Subhanallah, subhanallah. Sampai kata subhanallah ma khalaqta hadza batila. Jadi macam tu. Semua dia tengok. Kita tengok dalam Animal Planet kan, begitu menarik kejadian-kejadian yang dibuat. Ya, jadi oleh kerana itu, itulah fungsinya sebenarnya, ya, TV yang Allah bagikan untuk kita mendapat petunjuk. Tapi tak syok ustaz, raja lawak juga yang syok kan. Apa lagi? Cerita-cerita yang lain tu lagi syok. Habislah kita. Ya, petunjuk kita tinggalkan. Ya, ini kan pula bola kan, lagi datang pejabat semua kuyu belaka. Allah, kalau tahajud tu sedap juga kan. Baik. Ke ibu-ibu pun ada yang minat bola? Jangan, orang perempuan pun minat bola juga. Allah mengatakan dalam ayat ni, ayat ke-191, iaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, boleh mengingati Allah dalam bentuk-bentuk yang begini, tapi dengan syarat, ya, bukan zikir-zikir yang dibuat-buat cara begini. Ya, ada satu zikir yang terbaru tu, orang hantar forward kan, ustaz tengok zikir ke apa ni. Mula imam dia tu baca, yang lain Allahu Akbar, baca, Allahu Akbar. Lepas tu baca, terus berjoget, tengok. Ada orang main gitar pula tu. La ilaha illallah. Kalau saya boleh tunjukkan, saya tunjukkan, tapi tak ada. Lepas tu berhenti serentak, sambung lagi baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ting. Oh ya Allah kata. Bisa jadi mainan. Yalah, agama tu bila akal masuk dia jadi macam itulah.
Tapi jahat, ya. Bergendak, dia bergendam-gendam gitar sampai yang menari-nari, itu la ilaha illallah kita katakan. Tapi saya nampak di Indonesia, bukan di Malaysia, ya. Tapi tak mustahil akan sampai di Malaysia. Ya Allah, minta lindung kepada Allah dalam bab ini, ya. Okey. Orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ianya dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari sisi neraka. Maksud baring ini, ya, mungkin waktu baring dia teringat macam tu. Bukan zikir sambil baring, kan. Biasanya zikir sambil baring, ya, dia ada penutup dia, ya. Zikir sambil baring, dia nak jadi macam Uzair. Uzair tu dia tak mengingati Allah, macam mana Engkau jadikan langit, orang yang hidup, orang yang mati hidup semula. Dia baring, kan, terus lelap. Kita pun sama juga, ya. Itu pun zikir tidur je kita baca boleh lelap, kan. Zikir lain lagi lah. Okey. Jadi di sini menunjukkan kepada kita digalakkan kita melihat kebesaran Allah. Dan akhirnya apa? Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Kenapa berkaitan itu? Kesudahannya kita minta perlindungan Allah dari siksaan neraka. Kerana apa? Nikmat yang Allah bagi kepada kita, takut kita tak syukuri, menyebabkan kita boleh masuk neraka. Na'udzubillah. Kemudian ayat yang berikutnya dalam surah dalam kitab Riyadhus Salihin, Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Kenapa unta Allah sebut? Kerana kejadian unta bukan sebarang kejadian. Kejadian yang agak menarik. Kejadian yang mana binatang ini dikatakan, ya, Safinatul Sahra. Apa orang kata? Kapal padang pasir. Yang mana kalau dia minum hari ini, sebulan dia boleh bertahan lagi. Masya Allah. Sebulan dia boleh bertahan. Minum pagi ini sebulan. Kalau kita lah macam tu, alhamdulillah, puasa, ya, puasa tak jadi masalah, ya. Dan pada unta tu pula, dia ada bentuk-bentuk yang pelik pada dirinya, ya. Dan dia mempunyai satu sifat, sabar. Dia boleh merentasi padang pasir, dia boleh bawa barang-barang berat, ya. Dia sabar dengan tuan dia. Tetapi dalam unta juga dia ada pendendamnya, ya. Cepat benda yang tak baik tu dia dendam. Kalau kita buat silap, kita tengok unta semuanya sama, tapi unta tengok kita, dia kenal kita. Pasal pernah berlaku pada orang Arab gitu. Memang dia pendendam. Buatlah tak baik pada dia, dia dendam. Kalau kita nak sembelih unta, kan, unta bijak. Ya, kita nak sembelih tu, pisau jangan tunjuk pada dia. Kita nak sembelih ayam, kita kan. Ayam tu dah mati dah awal-awal. Kecut perut dia. Bukan mati kena sembelih, dia tengok tu. Itu pasal Rasulullah kata kalau nak sembelih, pergi jauh-jauh, ya. Asah pisau tu pergi jauh-jauh. Jangan ambil kawan dia sembelih depan dia, jangan. Macam kita juga, anak kita tunjuk rotan, kan, dah kecut perut, kan. Okey. Jadi begitu. Unta ni, kalau siapa yang pernah menyaksikan dia nak dikena sembelih, dia tak sembelih macam tu je. Tengkuk panjang, kat mana nak sembelih dia? Heran juga ya. Mana nak sembelih? Tengkuk dia panjang. Ya. Sorry, tak erti nak lukis unta. Lebih kurang tu. Okey. Kat mana nak sembelih dia? Kat sini. 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 Lagi berat, unta tak nak turun. Kenduri nak start, unta tak nak turun. Sembelih tak boleh. Pasal kita tak tahu. Kita orang Malaysia, mana tahu sembelih unta. Jadi tengok macam mana nak turunkan dia, kan. Bila turun tu kita pula tak tahu macam mana nak ikat unta. Dia bukan macam ikat lembu. Orang Arab kita nampak dah pakai iqal tu. Tok Syekh Arab tu, kan. Iqal tu asalnya diguna untuk ikat kaki unta. Unta tu bila duduk tu dia letak macam tu, iqal tu letak, dah tak boleh bangun dah. Dia terus macam itulah kaki dia.
Itu kaedah dia. Saya ajar cara sembelih. Okey. Ikat kaki dia. Kalau tak ikat, biarkan dia berdiri. Kita akan berjalan bawah dia. Okey. Berjalan bawah dia, setengah orang diikat satu je kaki. Dia boleh berdiri kan? Dia boleh berdiri. 3 kaki dia ada. Lagi. Pisau tu dia tutup. Pisau tu dia tutup, kan? Dia jalan, pergi bawah ni, pum, cucuk. Tup, cucuk je. Pisau tu cucuk. Tup, darah keluar. Zoom. Terus darah keluar. Kaedah dia nak sembelih. Bila darah keluar, boom, dia rebah. Tum. Barulah nak potong sini ke sembelih, baru kita kerat. Itu kaedah sembelih unta. Kalau tak terus nak sembelih tu, jawabnya tahun depan belum tentu dapat sembelih lagi. Itu kaedah sembelih unta. Ya, dia kena cucuk tu, bagi keluarkan darah, zoom, keluar darah tu, dia rebah baru sembelih kan. Okey, insya-Allah lepas ni korban boleh beli unta dah. Okey. Nah. Maksudnya dalam kisah, ada satu kisah seorang saudagar ni, dia mempunyai unta, tapi unta ni agak degil sikit. Dia pukul, tak bagi makan, pukul kan. Bila pukul, unta ni sakitlah binatang kan, macam binatang lain, pukul. Okey, dia masih terikat kan. Jadi lelaki ni pun jual unta ni pasal tak ikut arahan kan, dia jual. Bila dia jual unta ni, bila dah bergabung dengan unta, kita takkan kenal unta, ya, melainkan ada sifat-sifat tertentu. Jadi unta ni hampir muka sama je. Jadi bila tu, setahun kemudian, ya, orang ni datang ke pasar tu, pasar unta, nak cari unta juga, tapi unta lain lah. Unta ni dikatakan dia cuba keluar dari kandang tu. Orang pun heran, kenapa dia cuba keluar dari kandang, dan dapat keluar. Dia kejar lelaki tu, terus dia kijak. Dia kijak kan kaki tu, kata pun cukup dah kan. Mungkin ibu-ibu tak, tuan-tuan dan puan tak merasa bagaimana kena tendangan binatang. Ya, pernah kena, ada yang pernah kena. Kucing tak apa, kucing tak ada apa kan. Saya pernah kena tendangan keldai. Subhanallah. Keldai ni kita tahu Allah katakan, dah habis masa tu. Tak apa, cerita sikit. Siapa yang nak balik boleh balik. Tapi rugi tak dengar cerita. Keldai ni kita tahu dalam Al-Quran bodoh kan. Allah katakan di antara binatang yang bodoh dan suara yang buruk. Memang suara dia buruk. Satu hari saya keluar daripada universiti tu, ya, nak keluar ke jalan tu. Dia bentuk jalan tu, universiti tu terpaksa lalu satu lorong. Jadi waktu lalu satu lorong tu, saya nampak keldai tu macam ni ya. Ni kepala dia, ni ekor dia. Okey. Dia tak reti nak keluar ke, nak kan bagi signal ke kanan ke kiri ke, tak reti. Tapi apa berlaku? Ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Dia nak keluar tu, jalan kat sini, jalan besar, jalan ni pun ada lorong dia macam tu Dia tak reti nak pusing. Ya Allah kata, patut kita dalam hati, padalah Allah bagi misal keldai ni bodoh kan. Kita pun pergilah nak tolong dia kan. Tahu, saya tak belajar nak lepas belajar kuda baru saya tahu. Ya. Kita ni pada binatang macam lembu, kerbau, kuda, keldai, baral, kalau nak ubah dia pusing dia, mesti pegang kat depan, bukan pegang kat belakang. Yang kita ni ingat, kena tolak punggung dia kan. Saya pergi tolak punggung dia. Bayangkan waktu tu, kita ingat keldai ni bodoh, rupanya kita yang bodoh. Bila tolak tu, pum, dia tendang. Kita terjatuh kat sini. Aduh kan, sakit. Senak perut tu kan. Lepas tu macam mana buat, barulah kita perasan, tolak barulah dia boleh jalan. Tapi nak cerita dah kena tendangan keldai. Okey, jadi itulah ya secara kasar kejadian makhluk yang Allah jadikan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sambung lagi pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah.